program kepimpinan Mahkamah Dr. Jabatan Dr. Polisi Daerah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, seperti mana yang kita maklumkan bahawa slot seterusnya pada malam ini adalah merupakan salah satu slot yang sangat penting kepada kita semua, yang semua pihak akan lebih bahagia. Dan sebelum itu kita terlebih dahulu akan dikongsikan bersama oleh beberapa panel yang pun berada di atas pentas ini, dan untuk membicarakan berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak melakar konsep ataupun kepimpinan yang berimpak tinggi, berasaskan kepada 3 nilai ataupun 3 unsur utama yang akan memberikan satu impak yang tinggi dalam kita membina kepimpinan itu. Yang pertamanya adalah dalam konsep yang kita sebut nilai. Yang kedua adalah berkaitan dengan konsep pematuhan dan penguasaan dan pematuhan. Jadi ada 3 yang menjadi asas utama yang bagaimana untuk diterapkan dalam kepimpinan supaya ianya akan memberikan impak yang tinggi kepada kita. Jadi insyaAllah ketiga-tiga panel ini akan mengupas ataupun membicarakan sebagai basic asas pada tempat kerja kita lepas ini. Jadi untuk itu saya tidak menggunakan masa sebab masa kita begitu berharga sekali pada malam ini. Jadi saya dengan suka-sukanya mempersilakan kepada yang bahagia sebersama dengan Zamri bin Hashim yang berada di sebelah kiri saya ini untuk memulakan bicaranya dalam tempoh masa dalam 10 hingga 15 minit. Kemudian kita akan beralih kepada program yang sama. Jadi insyaAllah Dr. Zamri akan menggunakan slide untuk membantu kita memudahkan lagi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap apa yang diberitahukan. Jadi dengan seperti itu dipersilakan kepada bahagia bersama yang telah dicari dekati untuk meneruskan sesi perbincangan dan pertanyaan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Ustaz Zahiri Abdul Samad, moderator kita pada malam ini, yang dihormati Datuk Pahlawan Aziz bin Mat Arif, Timbalan Ketua Polis Perak, yang bahagia Dr. Yahya Maksum selaku mentor dalam kursus kepimpinan Al-Fatih kali ini, Tuan Amran Rashid serta Ustaz Sauruddin Adam penlaras bersama program ini, Ketua Jabatan, Ketua Polis Daerah, Ketua Bahagian serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Syukur alhamdulillah kepada malam ini. Mulai petang tadi saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Memang hasratnya daripada awal, tetapi 18 hari bulan baru habis MC. Agaknya 19 rasa dah okey, rupanya tak pernah okey juga. Alhamdulillah, ala kulli hal. Kita tak nak buang masa. Kita nak bercakap sesuatu perkara yang landing betul, bukan lagi di awal-awalnya. Malam ini adalah proses untuk kita melakarkan apa yang patut kita buat. Sebelum itu, izinkan saya tuan-tuan, Kerajaan Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. 2024 baru cukup 100 tahun. Selepas kejatuhan Kerajaan Osmaniyah, umat Islam seperti kehilangan ayah, kehilangan ibu. Sistem Islam ronggang-ranggang. Negara Islam satu persatu dijajah. Umat Islam yang minoriti diperhambakan oleh orang-orang lain. Mesti ada langkah intervensi. Sebelum cukup 100 tahun, kita mesti lakukan sesuatu supaya Islam dan juga dunia ini tidak mencapang jauh. Kita nak satukan balik. Siapa nak mula ni tuan-tuan sekalian? Kalau kita tak mula, 100 tahun akan datang, kita tetap begini atau lebih teruk daripada ini. Sebab itu kita memulakan usaha untuk melihat, kalau Rasulullah SAW itu sebagai contoh ikutan, dia contoh ikutan, dia amat jauh daripada kita. Kita ada yang tengah-tengah, yang dia bukan Nabi, dia bukan sahabat, tetapi kehidupan ketika itu dihimpit seperti hari ini, iaitu Muhammad Al-Fatih. Itu mukadimah saya tuan-tuan sekalian, nak beritahu kepada kita jangan rasa kecil untuk memulakan usaha ini. Kalau kita tidak memulakan, siapa lagi akan mulakan selepas ini? Izinkan saya tuan-tuan sekalian kongsi dengan tuan-tuan. Malam ini adalah, kalau izinkan saya gunakan perkataan, kita rumuskan apa yang telah dipahami oleh Muhammad Al-Fatih, hasil didikan daripada ayahnya. Kita rumuskan kefahaman dia. Izinkan saya untuk merumuskan dalam satu slide sebenarnya, iaitu Muhammad Al-Fatih, dia adalah satu rangkuman daripada kehebatan beliau mengurus diri sendiri dan mengurus sistem. Contohnya Nabi SAW sebelum dapat negara di Madinah, Nabi membina tokoh-tokoh pribadi susuk tubuh para sahabat. Urus diri dulu, sebab tak ada negara. Tapi apabila berhijrah ke Madinah, dapat sebuah negara, perlu diurus sistem itu. Jadi di sini izinkan saya merangkumkan apa yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih itu dalam dua ilmu. Satu dipanggil ilmu urus diri, dan satu dipanggil ilmu urus sistem. Yang ini kita boleh buat. Kita tidak terlalu idealistik, tetapi dia yang boleh buat. Pertama tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, khusus kepikiran Al-Fatih untuk tahun 2022 ini, PDRM adalah jabatan yang kedua selepas jabatan pendidikan negeri. Tapi jabatan pendidikan negeri kita pegang budak-budaknya, kita bawa usrah setahun, 2 tahun, kita 4, kita 5. Kerana mereka ini bakal memimpin negara akan datang. Jadi PDRM adalah jabatan yang kedua. Alhamdulillah, daripada awal kita mendaftar sampai hari ini, kita dimampatkan, disorokkan dengan ilmu. Ilmu itu penting tuan-tuan sekalian. Dia membawa makna kepada diri kita sendiri. Kita ini siapa sebenarnya? Apa peranan kita dalam proses dalam proses mengembalikan kegebengan Islam sebagai anggota polis? Di mana letak duduk kita? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bagikan kepada dua. Ilmu pertama, ilmu urus diri. Ilmu urus diri ini yang disebut oleh Ustaz Muhammad bin Ismail tadi ini, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang syariah.
Ini bagaimana kita nak mengurus diri kita sendiri tanpa timbalan ketua polis berada di tengah-tengah kita. Kita boleh urus diri kita sendiri sebab ada rakib dan hati kita ilmu akidah. Tak kala kita solat, tuan-tuan sekalian, ada satu kitab yang sangat menarik bagaimana dia merangkumkan antara aktiviti solat itu perlu dikait dengan hati. Tuan-tuan sekalian, kita ketika solat ada dipanggil taharah, membersihkan diri, dan kita tutup aurat. Syarat solat tutup aurat. Tutup aurat boleh kita tutup ketika solat, tetapi keaiban kita tak mampu ditutup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keaiban kita tak mampu ditutup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama solat adalah menutup aurat fizikal, menutup keaiban kita dengan kata kita bersihkan diri kita daripada keaiban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat sah sembahyang kita menghadap kiblat. Fizikal kita boleh menghadap ke kiblat, tapi hati kita bersembang siur tidak kepada kiblat yang satu. Dalam solat kita macam-macam timbul fikiran. Sebab apa? Kita tidak selesai urus diri kita. Muhammad Al-Fatih berjaya mengurus diri dia sendiri. Dia sangat hormat kepada guru Qurannya. Beliau pernah di Rotan ketika belajar Al-Quran. Dia sangat menghormati Sulaiman Sulaiman itu. Tak kala mengatur strategi perang, dia masih meminta pandangan untuk guru dia. Subhanallah, mengurus diri sendiri. Yang kedua, urus sistem. Ini yang dipanggil fardu kifayah. Dalam konteks tuan-tuan berada, urus diri pertama, dan kedua urus sistem. Sistem kepolisian. Tadi kita sudah cuba untuk mendefinkan semula fardu kifayah itu. Selama ini orang berpandangan fardu kifayah seorang buat lain tak payah. Kita tukar. Biar aku buat dulu, biar orang lain tak payah. Fastabiqul khairat. Bila kita sebut fardu kifayah, sering dipercontohkan urusan jenazah. Sehingga hari ini kita terlekat dengan contoh itu. Banyak bidang umat Islam yang lain telah dipegang oleh orang lain. Tuan-tuan sekalian, fardu kifayah itu adalah seluas kehidupan ini. Selama mana tidak ada umat Islam yang berjaya mencipta vaksin COVID-19, berdosa semua. Fardu kifayah bukan hanya kepada urusan jenazah. Sebab itu kita bukan salah contoh itu, tetapi kita telah terjerat dengan contoh itu sehingga urusan kehidupan lain seolah-olah bukan kita punya hal. Tuan-tuan sekalian, semalam saya mesyuarat di Singapura sudah ada dipanggil daging kultur, daging haiwan, bukan daging asli, dalam bentuk daging burger. Di Israel bukan setakat buat daging burger, seperti daging sedikit. Kami bincang halal ke haram, halal ke haram. Tuan-tuan sekalian, kami dapati unsur utama buat daging haiwan itu adalah serum atau plasma darah. Hukumnya adalah haram, tetapi dia akan datang ke negara kita. Maknanya tuan-tuan sekalian, fardu kifayah bukan setakat mengurus jenazah, tetapi seluas kehidupan itu, termasuklah tuan-tuan sebagai anggota polis. Bayangkan betapa banyak yang kita bincang tentang tadi. Orang yang menjaga keselamatan orang lain sembahyang dengan selesa, pahala mereka itu dapat kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan syarat ilmu urus diri selesai. Maknanya kalau ada orang tak sembahyang di kalangan anggota, tapi dijaga orang sembahyang, jangan harap pahala dia pun dapat kat kita. Perlu pada dua-dua dipanggil urus diri dan urus sistem. Jadi tak adalah sesiapa pun di kalangan umat Islam yang terkecuali daripada fardu kifayah ini. Baik, bila urus diri selesai, dia akan membina jiwa hamba. Sama ada dia mufti, timbalan mufti, ketua polis, timbalan ketua polis, ahli parlimen, Perdana Menteri, jadi Pertuan Agong, anda masih hamba kepada Allah. Jiwa hamba. Dan sekiranya kita berjaya urus sistem, kita akan bina jiwa khalifah.
mengurus dunia, dia mesti cantum dua. Kalau tak seimbang, jiwa hamba sahaja tanpa ada perasaan jiwa khalifah, dia akan diperbudakan oleh orang lain sampai bila-bila. Keringat kita dipegang oleh kapitalis untuk mengkayakan yang kaya, yang miskin terus miskin. Tapi kalau jiwa khalifah tidak digabungkan dengan jiwa hamba, dia akan melampaui batas dalam profession dia. Dan akhirnya dia akan bercantum. Jiwa hamba dan jiwa khalifah, kita akan bercantum melakukan sesuatu kerana Allah berhikmah untuk manusia. Tuan-tuan, kalau diizinkan, ini rangkuman daripada apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan barangkali nanti yang bagi Datuk akan sambung dan bagi Prof akan sambung. Wallah alam, tapi itu dulu supaya nampak gambaran bahawa kita berada di titik yang mana ilmu urus diri pertuan kena selesai, dan kita jangan kita rasa kritis bila kita terjebak ataupun kita terlibat dalam mana-mana profession kita. Sesungguhnya di situ juga ada lubuk pahala dan juga sebagai potensi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada lembaga sama-sama dan Tuan Zafri Yassin. Saya apa yang telah pun diutarakan oleh Bagi Datuk tadi jelas kepada kita, memberi satu gambaran, view, tasawur untuk kerja kita selepas ini, insyaAllah. Jadi itu sebagai satu mukadimah awal ataupun sebagai persiapan awal untuk memberikan gambaran supaya ahli-ahli kita yang kedua dan ketiga dapat mengembangkan daripada apa yang telah dibincangkan ataupun yang telah pun dibicarakan oleh sama-sama ahli kita tadi. Baiklah, bagi rakyat-rakyat, tuan-tuan, puan hadirin yang berhormat sekalian, insyaAllah untuk panel kita yang kedua pada malam ini, iaitu yang dihormati Datuk Palawan Timbalan Provinsi Perak, untuk memberikan maklumat ataupun info seterusnya kepada kita berkaitan dengan apa yang telah pun dinyatakan oleh Bahagia Bersama Hak tadi, dan juga 3 konsep yang telah pun dinyatakan yang awal tadi dalam konteks kepulisan. Dalam konteks kepulisan yang percaya bahawa Bahagia Datuk lebih berkemahiran untuk berkongsi bersama dengan kita pada malam ini. Jadi untuk itu saya saja mempersilakan kepada Bahagia dan Tuan Zidi untuk memberikan penjelasan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Ustaz moderator kita pada malam ini. Yang saya hormati Al-Fadil Sahibul Sama Timbalan Mufti Negeri Perak, kita berdoakan supaya diberi laluan yang baik kepada Timbalan Mufti untuk masa depan beliau. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Yahya, saya selalu panggil dia selalu cukup saya panggil dia Pak Ya. Terusnya kepada tuan-tuan ketua-ketua jabatan, tuan-tuan ketua polis daerah, tuan-tuan ketua polis balai, tuan-tuan ketua integriti di daerah, terusnya para hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam ini Mufti bersama kita. Susah untuk mendapat berbicara, mendengar Mufti. Mufti ini taraf tinggi, martabat dan tinggi dalam segala Islam, negara Malaysia. Kita harus menghormati orang yang berilmu dalam konteks berpengetahuan
Kalau dulu mungkin mufti hanya fokus kepada hal-hal fardu ain. Mungkin sekarang ini kita lihat bahawa mufti telah menyeluruh ke arah fardu kifayah. Bukan hanya ilmu, tetapi gerakan-gerakan ke arah memartabatkan bangsa, agama dan juga tanah air. Saya bersyukur berada di Negeri Perak kerana dapat bersama-sama dengan Datuk Mufti dan bijak pandai di pejabat-pejabat Datuk Mufti. Berbalik kepada persoalan kenapa kita berada di sini. Itu lagi ada Ustaz telah pun memberi tazkirah kepada kita mengapa tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjaya berada di Pulau Bangkok pada malam ini. Mesti ada sebab dan musabab. Tentu sahaja apabila kita dipilih, ketentuan kita pada hari ini berada di sini, dan apabila ianya dimulakan, maka mestilah ada titik tolak pergerakan dia dan apakah natijah-natijah akhirnya. Itu yang bakal kita bicarakan sebentar ini. Kita sedar bahawa pasukan polis ini telah pun wujud sejak berzama-zama tahun lagi. Kalau Al-Fatih, tentu saja sejarah dia mungkin kita tak berapa faham. Yang kita faham dia menaruhi kota Konstantinopel. Tetapi sejarah pasukan polis kita ni bermula sejak pada abad ke-18 lagi, di mana kita tahu bahawa apabila penjajahan bermula, maka sistem kepolisian telah pun diwujudkan. Dan sehingga kini kita beralih daripada tahun 1807 sehinggalah kepada kemerdekaan 1957, 1958 kita dah ada kepolisian moden, dan sehingga kepada pengukuhan negara-negara termasuk Sabah dan Sarawak di bawah Malaysia, maka sistem kepolisian kita telah berubah kepada era yang baru. Dan hingga pada hari ini, pemacu bagi kita menggerakkan pasukan polis ini berdasarkan kepada plan-plan tertentu. Apakah plan-plannya? Plan-plannya itu mestilah merujuk kepada misi dan misi pasukan. Dan misi dan misi pasukan kita, kalau saya boleh refreshkan balik kepada tuan-tuan dan puan-puan, tentulah pada penguatkuasaan undang-undang, pelaksanaan kepada tugas-tugas kepolisian, yang mana tugas-tugas kepolisian ini merupakan sesuatu penugasan yang dibawa daripada zaman era penubuhannya lagi, itu tahun 18 sehinggalah sekarang. Dan apa dia misinya? Antaranya ialah kita sebagai peneraju kepada keselamatan bagi Malaysia supaya selamat dan aman. Itu misi kita. Dan apakah misi kita? Misi kita ialah memberi perkhidmatan kepolisian yang profesional, berkualiti, berintegriti ke arah keselamatan dan ketenteraman awam. Dan moto untuk kita melaksanakan visi dan misi ini ialah masyarakat dan polis berpisah tiada. Kita akan olah perkara ini sebentar nanti. Cuma apa yang ingin saya sampaikan dalam konteks kepimpinan pasukan kita, kita sedar bahawa pasukan polis kita ni ada 10 jabatan. Kita ada 10 jabatan, daripada jabatan pengurusan, jabatan jenayah, jabatan cawangan khas, jabatan integriti, jabatan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam, dan lain-lain. Ada 10 jabatan.
Dan 10 jabatan ini merupakan teras kepada fungsi pasukan kita, fungsi jabatan kita, Jabatan Polisi Raja Malaysia. Dan tentu sekali tugas pasukan kita berfokuskan pada Seksyen 3 Subseksyen 3, iaitu ada 5 perkara: kuasa-kuasa menangkap, mendakwa, risikan, pendakwaan, ketenteraman awam dan lain-lain. Dan daripada fungsi itu tadi, yang kita ada 10 jabatan tadi ditafsirkan melalui Seksyen 3 Subseksyen 3. Itulah tugas-tugas polis. Dan kita sedar bahawa tugas polis ini bukanlah tugas yang mudah, dan ianya merupakan satu tugas yang amat mencabar. Dan tentu sekali lah ianya perlu ada garis panduan, ada tuju, dan juga mestilah mempunyai etik dalam jabatan kita. Apakah etika yang patutnya ada dalam jabatan kita? Antaranya apa yang saya boleh ulangkan di sini, bahawa jabatan kita ini mestilah setia dan taat kepada pucuk pimpinan. Yang kedua ialah mestilah berdisiplin. Yang ketiga mestilah berwibawa, itu memegang pada konsep bersih, cekap dan adil, berani, adil dan tak sama. Dan seterusnya mestilah mempunyai sikap yang prihatin dan mesra dan seterusnya cemerlang. Apabila kita lihat pada semua apa yang ada di dalam penugasan polis ini, dan apa yang Al-Fadil Sabu Samad Mufti nyatakan tadi, ia tidak lari daripada penugasan polis. Dan bagaimana kita nak mengambil ilmu-ilmu daripada Al-Fatih ini untuk diterapkan di dalam pasukan polis, supaya ia dapat digarap dan dijadikan sebagai satu modul untuk pelaksanaan penugasan yang lebih berkesan di dalam pasukan polis, terutamanya di polis di Perak. Terima kasih. Terima kasih kepada yang dihormati Datuk Pahlawan di atas perkongsian dari sudut pandang kepolisian itu sendiri. Jadi memang kita nafikan bahawa tugas dan tanggungjawab polis ini adalah merupakan tugas yang sangat besar dan tanggungjawab yang sangat tinggi. Dan kalau kita nak melihat bermula daripada kelahiran seseorang sampailah mati seseorang, maka semuanya terletak di bawah bidang kuasa polis. Punya akta rumah tangga, punya akta kanak-kanak, begitulah juga dengan akta-akta bidang kuasa yang lain. Itu polis ini disebut sebagai satu institusi sport yang memainkan peranan yang cukup penting dalam menjaga keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan, bukan hanya sekadar rakyat tetapi negara itu sendiri. Karena itu kalau kita lihat, memang dia merupakan satu institusi yang sangat penting sebenarnya dibandingkan dengan institusi lain. Berbeza dengan zaman dulu. Kalau zaman saya kecil dulu, selalu diurut oleh orang tua dan sebagainya, buat nanti polis tangkap, buat nanti polis tangkap. Jadi dalam kepala kerja polis tak orang dia. Jadi alhamdulillah hari ini perkara tersebut telah berubah. Kita melihat bahawa institusi ini bukanlah institusi yang hanya menangkap orang seperti yang dibawakan beberapa tahun yang lampau, tetapi dia punya tanggungjawab yang cukup penting sebenarnya. Baik, seterusnya kita dah berkongsi dengan yang bahagia Profesor Datuk yang masuk dan pusingan yang pertama ini sebagai gambaran kepada kita. InsyaAllah kepada Profesor akan berkongsi dari sudut profesionalismenya, profesional kepada perkara yang kita bincangkan ini dan yang kita nak lakarkan ini. Jadi soalan saya kepada Prof, apakah unsur-unsur
profesional yang berkaitan dengan pribadi pemimpin yang paling diperlukan. Jadi silakan kepada bahagian profesional sebenarnya untuk mengupas perkara tersebut untuk berkongsi bersama dengan kita pada malam ini. Silakan bahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kepada sahabat saya Ahmad Ustaz Berdiri selaku moderator, yang saya hormati Saiful Samaah Datuk Kamil Hashim, yang saya hormati juga Datuk Adili. Saya tak ada nama samaran dia, nama saya ada Pak Ya. InsyaAllah soalan tu berat nak saya jawab, tapi biar saya waktakan satu perkara, satu idea yang jarang-jarang kita dengar. Dalam bahasa Yiddish atau Jerman ada satu perkataan mens, M-E-N-S-H, mens. Mens ini bermakna ialah integriti bercampur dengan kemuliaan. Seseorang pemimpin itu tidak boleh digelar mens selagi dia tidak memamerkan integriti, tidak memamerkan kemuliaan. Jadi kalau kita tengok daripada perkataan itu tersebut, memang kita dapati bahawa integriti dan kemuliaan itu adalah satu konsep yang memang sangat ditekankan oleh Islam. Apa itu integriti? Integriti maknanya melakukan sesuatu, berfikiran, bertindak, memberi respon dengan prinsip. Sebagai orang Islam, prinsip itu adalah sudah pasti prinsip yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip integriti kita sebagai pemimpin. Kemudian apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu ialah kita memamerkan. Integriti itu dipamerkan dengan tidak tanduk yang betul. Kalau sekadar kita ini orang tidak mencuri, tidak rasuah, tidak salah guna kuasa, tidak main-main ketika bekerja dan sebagainya, itu integriti. Tapi apa yang mulia? Yang mulia apabila kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita mencegah kemungkaran di pejabat kita. Kalau ada kaki tangan tak solat, adalah tanggungjawab seorang itu untuk memamerkan mens, iaitu kita mendidik anak buah untuk solat. Kalau anak buah kita terlibat dalam perkara-perkara, terutamanya rakan-rakan kita yang baik, sahabat-sahabat kita yang baik, oleh kerana kita naik pangkat, dia masih lagi sahabat, maka kita tak berani nak tegur dia, itu tidak ada sikap mens. Maknanya tidak ada sikap kemuliaan kepada kita. Integriti hanya terletak pada yang kita pakai pada diri, tapi bukan untuk pejabat, bukan untuk agensi. Untuk membetulkan agensi, kita mesti ada sikap mens, mesti ada sikap kemuliaan yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu sifat yang mulia. Kalau kita setakat amar ma'ruf tanpa mencegah kemungkaran, sikap kita tak mulia. Kalau kita hanya mencegah kemungkaran, seperti kebanyakan orang-orang yang bukan Islam, tapi mereka tidak amar ma'ruf kerana mereka tidak percaya kepada Allah SWT, maka mereka tak mulia. Orang yang mulia ialah orang yang berpegang kepada tauhid yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kedua, untuk capai status mens, M-E-N-S-C-H, kalau kita tengok di internet, terpati kita dapati ada beberapa perkara untuk mencapai tahap ini. Pertama, integriti. Polis rencana dia ada tulis integriti. Tapi integriti itu untuk siapa? Kita pakai untuk diri sendiri. Mens yang dikatakan mulia itu ialah yang macam Datuk kata tadi. Apa dia? Patut kifayah. Kita lakukan pada orang lain, supaya orang lain juga sama-sama mulia bersama kita. Itulah tanggungjawab kita sebagai wali, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita sebagai ketua. Kalau kita bukan ketua, kita pengikut, dan kita bawa anak bawah kita ini ke satu arah yang lebih baik, iaitu ke arah mens, di mana mens ini tidak bercanggah dengan konsep ketauhidan, sama ada dalam konsep uluhiyah dan rububiyah dan asmaul husna Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah komentar yang pertama Ustaz Bahiri. InsyaAllah saya serahkan kepada. Terima kasih
kepada Prof. Datuk Yahya di atas perkongsian kepada persoalan yang dilontarkan sebentar tadi, dan mudah-mudahan ada input kepada kita untuk kita mulakan gerak kerja kita lepas ini, insyaAllah. InsyaAllah kita ada 2 pusingan, dan sekarang kita akan beralih pada pusingan yang kedua untuk kita dapatkan lagi input apakah di antara perkara-perkara penting yang perlu untuk kita fikirkan dan kongsikan bersama pada malam ini. Mungkin juga ada idea, ada harapan daripada yang bahagia Datuk Pahlawan untuk berkongsi dengan kita pada malam ini, supaya kita juga punya idea dan untuk merencanakan hal itu dan matlamat kita satu modul panduan untuk masa depan, insyaAllah. Jadi dengan itu saya dengan seperti mempersilakan kepada yang bahagia Datuk Pahlawan untuk berkongsi dengan kita dalam masa 3 minit sesi yang kedua ini, dan sebelumnya menyatakan ada harapan, tujuan, hasrat dalam kita menambah baik gerak kerja kita, insyaAllah. Jadi dengan itu kita silakan kepada yang bahagia Datuk Pahlawan untuk berkongsi bersama. Silakan kepada. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Moderator, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu bahawa bila kita nak mencungkil sesuatu perkara di dalam pasukan kita ini, kita menggunakan kaedah-kaedah, berbagai kaedah. Dan salah satu kaedah yang biasa kita gunakan ialah sebagai satu kaedah saintifik yang berupa kaedah satu penyelidikan. Dan kaedah yang kita sering bawa ialah melalui kaedah menggunakan SWOT analisis. SWOT analisis, SWOT, strength. S ialah strength, W adalah weakness, O adalah opportunity, dan T adalah threat. Dan apabila kita melihat dalam perjalanan pasukan polis kita ini bermula daripada yang saya sebut tadi, maka pasukan kita ini berubah daripada era demi era. Dan pasukan kita ini dilihat perubahannya setiap 5 tahun sekali. Macam pilihan raya juga. Kalau pilihan raya 5 tahun sekali kita pilih kerajaan baru. Dan dalam pasukan kita juga setiap 5 tahun kita akan melihat bahawa apakah penambahbaikan yang kita boleh buat bagi kita mencapai objektif dengan kehendak rakyat yang ada di Malaysia. Kita tahu apabila kita membuat perancangan, dia mesti melihat kepada 3 perkara. Pertama, apakah kehendak oleh kita punya dipanggil sebagai majikan kita, ya, kita punya stakeholder kita. Stakeholder kita ialah kerajaan. Stakeholder kita ialah yang membuat dasar-dasar kerajaan. Dan pasukan polis itu sendiri merupakan satu badan yang mesti memenuhi kehendak dasar pada kerajaan, stakeholder kita. Dan satu lagi ialah kita mesti juga bertanggungjawab kepada klien kita. Dan klien kita ialah rakyat, klien kita ialah masyarakat, klien kita ialah NGO dan lain-lain yang di bawah. Jadi apabila kita lihat bahawa pasukan kita ini sentiasa berubah, every 5 years dia berubah. Dan perubahan-perubahan itu kita lihat bahawa menjadikan pasukan kita daripada dulu, inilah rupa corak di negara. Dan saya melihat bahawa dengan adanya ilmu baru yang nak dibawa oleh yang berbahagia
Datuk Mufti ni tadi, saya merasa bahawa tertarik dengan bagaimanakah jika pasukan polis di negeri Perak ini dapat membuat satu inovasi dalam menerapkan penugasan-penugasan mereka dengan kita menggunakan kaedah SWOT analisis, di manakah kekuatan kita, kelemahan kita dan ancaman kita, dan kita mengambil peluang itu untuk menjadikan dia ini sebagai satu dasar. Dan dasar yang kita bakal wujudkan nanti merupakan satu dasar yang komprehensif yang dapat menyokong dasar pelan strategik PDRM yang mana ia tidak bercanggah dengan dasar induk. Saya melihat bahawa dengan adanya Al-Fatih ini, saya merasa bahawa kita boleh di negeri Perak, kita balik nanti mungkin kita boleh jadikan buku solution bahawa pasukan polis di negeri Perak ini sesuai untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Fatih. Kita tahu bahawa dalam pengurusan, ilmu pengurusan, kita banyak didedahkan dengan ilmu-ilmu daripada Barat, daripada China. Tetapi kita lupa bahawa ilmu daripada Islam sendiri tidak diperjuangkan di dalam budaya pengurusan polis kita. Jadi saya melihat bahawa macam beberapa saranan daripada Ustaz, daripada Mufti, bahawa ada slogan-slogan yang patut kita letakkan papan kata kita apa yang kita buat itu akan didapat ganjaran di mana di pahalanya di belakangnya, ya. Jadi kalau benda-benda ini boleh menjadikan sebagai satu motivasi kita, boleh menggalakkan orang-orang kita ini untuk menjalankan tugas fardu kifayah dia dengan lebih berintegriti, dengan lebih baik. Kenapa tidak kita laksanakan? Apabila kita membuat kaedah SWOT analisis, saya nak tambah sikitlah, ya, bahawa apabila kita buat kaedah penyelidikan melalui SWOT analisis ini, kita akan melihat ruang dan peluang. Ya, dalam plan anti rasuah PDRM selalunya kita akan membuat analisa di manakah ruang dan peluang bagi salah laku kita berlaku. Dan apabila berlakunya salah laku itu kita kenal pasti, maka kita akan tutup ruang dan peluang itu. Dan bagaimana kita nak menutup ruang dan peluang itu, mungkin kita boleh menggunakan kaedah-kaedah yang ada di dalam ajaran Islam dan juga ilmu Al-Fatih untuk kita dapat menghindarkan diri kita daripada perkara yang tidak diingini. Itu sebagai mukadimah pada malam ini, tetapi mungkin kita akan perkembangkan pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada para yang dihormati Datuk Pahlawan yang menyertakan sebagai mukadimah. Saya ingat tersambung lagi lepas ini, rupanya mukadimah itu masa malam ni. Betul, sebab kita ada tindak-tindak terus kita tempat ini. Jadi untuk seterusnya beralih pada depannya Profesor yang masuk untuk terus berkongsi dengan kita, dan saya nak tanya pada para Prof, apakah antara unsur profesional yang penting paling utama bagi seorang pemimpin di dalam era yang serba mencabar dan berubah-ubah sekarang ini. Jadi mohon kepada Pak Prof untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan persoalan tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, bila kita digelar pemimpin ini bukan mesti hanya fleksibel ataupun inovatif ataupun bekerja kuat atau mencapai matlamat. Yang dikatakan pemimpin sebenarnya ialah ada ciri-ciri lain seseorang itu pemimpin. Kalau yang tadi di inovatif, orang biasa boleh jadi inovatif, pengurus boleh jadi inovatif, penyelia boleh jadi inovatif. Tapi bila sebut pemimpin, dia ada ciri-ciri lain yang menyebabkan orang teruja untuk mengikuti orang tersebut, menyebabkan orang yakin untuk mengikuti orang tersebut. Apakah dia?
Dua perkara. Satu, political study. Ini bahasa Inggeris political study. Dalam bahasa Melayu, kebijaksanaan berpolitik. Tidak bermaksud berpolitik ini berpolitik macam politik biasa. Political study ini definisi dia adalah projecting confidence and professional diplomacy. Maknanya orang yang dapat memamerkan keyakinan diri campur dengan mengamalkan diplomasi profesional. Apa itu diplomasi profesional? Kalau kita kata yakin pada diri, kita tahu dia ada harga diri, image diri, jati diri, keyakinan diri. Ini kita kata yakin diri. Tapi apa yang dimaksudkan dengan profesional diplomasi ataupun diplomasi profesional? Cara kita berhubung dengan orang lain, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Akhlak itu semuanya ada pada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berurusan dengan orang lain? Tengok akhlak Rasulullah. Memang kita akan dapat. Tapi kita tidak reflect, tidak rujuk kepada akhlak Rasulullah SAW dalam profesional diplomasi. Kita ambil yang dicanangkan oleh barat, psikologinya, manajemennya dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah SAW adalah orang kata dia punya cream of the crop dalam profesional diplomasi. Bagaimana Rasulullah SAW berurusan ketika dengan apa ni dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu profesional diplomasi yang amat tinggi. Selepas itu Islam terus menang. Ini kita pamerkan, dipanggil political study, kebijaksanaan berkomunikasi, berhubung dengan orang lain dan orang yakin dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua ialah executive presence. Apa itu executive presence? Demonstrating confidence and gravitas. Executive presence ialah orang tengok kita dia yakin. Political study kita ada keyakinan diri. Tapi kalau executive presence orang tengok kita yakin. Dengan aura kita, dengan pakaian kita, dengan cara kita berdiri, dengan ilmu, dengan kemahiran, dengan pencapaian kita, orang yakin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak jadi ketua, kalau orang tak yakin, beri arahan, orang tak ikut. Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih baru 2 tahun menjadi seorang sultan setelah dia diturunkan jawatan, ya. Kemudian dinaikkan balik jawatan 2 tahun. Seluruh rakyat, seluruh tentera yakin dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Umur 20 tahun dia tak dinaikkan balik jadi sultan. Umur 22 tahun dah menawan kota Konstantinopel. Cuba kita bayangkan 2 tahun. Bermakna ada ciri-ciri Sultan Al-Fatih yang dipanggil executive presence. Orang lihat dia, orang yakin. Antaranya lah dia bergaul dengan ulama besar. Nak yakinkan orang pada kita, kita mesti bergaul, berkawan dengan orang yang hebat. Baru orang yakin bahawa kita hebat. Kalau tidak, kita tak kurang hebat. Itu penting untuk orang yakin dengan kita. Apa dia? Pencapaian, bergaul dengan orang yang hebat, menunjukkan kemahiran, menunjukkan pengalaman dan juga menunjukkan ilmu kita yang luas. Ini orang yakin dengan kita. Kemudian gravitas. Apa itu gravitas? Gravitas ini ialah satu pencapaian. Kalau kita mencapai sesuatu, orang yakin dengan kita. Ini dipanggil executive presence. Gravitas ini sangat penting, substance. Orang lihat kita, tapi apabila dia tahu yang sebenarnya kita ini pandai cakap saja, executive presence itu hanya separuh. Dia yakin kerana ilmu, dia memang banyak ilmu. Dia yakin banyak kemahiran, dia yakin banyak pengalaman. Tapi mencapai sesuatu atau tidak? Kalau dia mencapai sesuatu, itu dipanggil gravitas, substance kepada seseorang. Kita yakin dengan anak kita, dia belajar sungguh-sungguh apabila dia lulus peperiksaan. Kalau anak kita belajar sungguh-sungguh tak lulus peperiksaan, kita masih tak yakin dengan anak kita. Jadi penghujung kepada keyakinan manusia kepada kita ialah ada hasil. Jadi tuan-tuan, tunjukkan hasil. InsyaAllah akan ada executive presence pada kita. Jadi 2 perkara yang tak jadi pemimpin selain daripada yang saya sebut tadi, iaitu political study dan executive presence. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hakim Prof di atas pencerahan dan kepada 2 persoalan yang dilontarkan tadi untuk makluman kita bersama pada malam ini. InsyaAllah ada pendana Nobel yang telah pun memberikan pencerahannya disebutkan oleh Datuk Pahlawan tadi dengan
pesawat yang merupakan teori yang banyak digunakan oleh institusi dan juga mana-mana pihak dalam menilai dan merencanakan plan tindakan. Jadi boleh kita fikirkan bersama pada malam ini untuk kita ambil dan kita merencanakan apa yang seharusnya kita laksanakan selepas ini. Baiklah, sebagai teratur, tuan-tuan dan puan, saya nak beralih pada bahagia satu samahan Dato' Haji Zamri untuk membuat rumusan seterusnya berkaitan dengan dua panel yang telah pun memberikan pencerahannya dan juga apa yang telah dinyatakan oleh bahagia Dato' dan pusingan yang pertama tadi, yang disebut bahawa asas yang paling utama sekali ialah ilmu itu sendiri yang mesti dikuasai, mesti dikuasai terlebih dahulu. Kemudian hasil daripada gabung jalin antara urus diri dan juga urus sistem yang merupakan satu kaedah penting dalam kita melaksanakan pelan bertindak kita, dan begitu juga dalam kombinasi gabung jalin dalam konsep yang Allah sebut dalam Quran yang dibicarakan pada malam yang pertama dulu, iaitu hubungan kita dengan Allah sebagai hamba dan juga hubungan kita dengan Allah sebagai khalifah Allah, yang insyaAllah daripada hubungan jalin kedua-dua keempat-empat perkara yang disebutkan oleh sebagai Dato' ini akan melahirkan satu plan yang telah bertindak yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Jadi untuk itu saya persilakan kepada Dato' Samahah Dato' untuk memberikan pencerahan seterusnya. Silakan. Terima kasih untuk berdiri. Saya tak ada masa yang banyak. Rata-rata apabila kita sudah sampai ke peringkat pangkat ini, kepala ketua polis, ketua bahagian, ketua polis balik dan sebagainya, kata-kata kita sudah melalui separuh umur. Paling tidak dah 30 tahun atau 40 tahun. Umur saya tahun ini 51. Maknanya Nabi Rasulullah sebut amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku adalah 60 sampai 70. Kata-kata yang hadir pada hari ini dalam bentuk ketua dan peringkat-peringkat masing-masing sudah melepasi lebih kurang separuh umur. Itu kalau sampai 60. Barangkali lebih awal daripada itu. Sekarang kita fikir bersama, apa yang akan kita tinggalkan legasi bagi kita. Muhammad Al-Fatih ada wasiatnya. Dia melihat dipanggil dalam bagi Saudi mewariskan. Ya pada kita tak banyak mana, tak banyak dengan nikmat yang kita sebut yang tadi yang bagi kita pahlawan. Tapi kita nak sesuatu yang berterusan pahalanya, iaitu bagaimana kita hari ini berkumpul semua betul-betul pada semua bahagian, berkumpul bagaimana legasi akan datang bagi kita akhir. Tuan-tuan, barangkali sembahyang kita tidak banyak sembahyang sunat yang banyak, tetapi kita berjaya mewariskan sistem kerja yang lebih hebat pada masa akan datang. Ketua Parlimen sebut tadi dipanggil forward defense. Maknanya kita kena merancang sesuatu, ya, dilahir juga daripada sebuah analisa tadi. Kita tutup siap-siap. Sebab itu wasiat Muhammad Al-Fatih di pintu gerbang masjid yang disebutkan tadi. Tiap-tiap hari kita ada sekian bilangan orang yang berzikir, berselawat berpuluh ribu kali. Tak sempat untuk kita berbersih, tak sempat untuk kita melahirkan rasa tak puas hati. Mengapa saya tak naik pangkat? Yang dia naik pangkat sebab dipenuhi dengan aktiviti dalam setiap saja zarak. Tutup siap-siap. Dan wasiat yang keempat tadi Ustaz Zahir disebut apa? Jangan memperkerjakan orang-orang yang membuat dosa besar. Barangkali di sini satu sistem nilai yang baru akan datang. Tuan-tuan, dah selesai dah. Akan datang nak lantik pegawai pangkat tinggi, bukan setakat performance kerja, tetapi nilai yang ada dalam hidup dia. Pegawai polis di Gaza, di Gaza, hanya boleh memohon untuk menjadi seorang anggota polis
apa yang direkomendkan oleh pengurusi masjid, subuh tak tinggal, solat subuh berjemaah. Di Aceh contohnya, pernah satu ketika dulu, untuk menjadi seorang wakil rakyat mesti pandai baca Quran. Itu baru urus diri. Tapi belum tentu orang pandai baca Quran boleh urus sistem. Maknanya dia kena gabung jadi Almarhum Syafie Al-Husani. Dia mesti ingat, dia kerja dengan dia 24 tahun. Ada di kalangan pegawai-pegawai yang dilantik hari ini, bila interview dia melalui 2 lapis. Lalu 1 lapis di 2 lapis. Pertama, Zamri, kamu panggil orang yang akan kita pilih. Pertama baca kitab Arab dulu, lepas ke tidak. Shortlistkan baru hantar kepada SP. Itu sistem yang dia buat, supaya harapannya mereka yang berkhidmat di Jabatan Mufti ketika itu boleh baca kitab Arab. Ini adalah inovasi-inovasi yang sepatutnya, walaupun kita dah terlepas daripada itu, akan datang, tak mustahil dia berlaku. Mereka yang berjawatan tinggi naik pangkat sebagainya kena dilihat kepada perkara-perkara yang barangkali kita boleh ambil ilham daripada kita punya kursus kali ini, Muhammad Al-Fatih, dengan tahajudnya, dengan qiyamulainya dan sebagainya. Sebab itu nanti tuan-tuan, sampai masanya tuan-tuan tulis sendiri berdasar pengalaman sendiri. Harapan akan datang tuan-tuan, Jabatan Mufti tidak akan audit apa tuan-tuan tulis. Tak akan audit. Kalau kita nak dapatkan kita punya plan integrity anti-rasuah, kita ABMS, kena audit datang. Tapi yang ini tuan-tuan, kami tak audit. Tuan-tuan tulis sendiri, tuan-tuan rangka sendiri, kami tak audit. Allah Ta'ala yang bagi, insyaAllah. Saya pakai itu dulu rangkumannya, insyaAllah. Jadi tugasan yang kita buat dengan penuh amanah, harapan kita, dan jadikan dia sebagai lubuk pahala yang kita akan wariskan kepada generasi kepolisian di negara ini, dan bermula dengan negeri Perak nombor 1, insyaAllah. Di negeri lain pun belum pernah buat daurah kepimpinan seperti ini, kecuali di negeri Perak Darul Ridwan, khusus kepimpinan Al-Fatih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raja bersama Dato' Zamri yang menjelaskan lagi kepada kita berkaitan dengan misi dan visi Al-Fatih itu sendiri. Kenapa perlu untuk kita lakarkan sebagai satu plan bertindak untuk kita laksanakan. Mungkin tidak esok, lusa, bulan depan, tetapi kita menyerahkan kepada Allah SWT yang perancangan yang kita buat agar ianya dapat direalisasikan sebagai satu legasi yang ditinggalkan oleh kita. Jadi insyaAllah selepas ini nanti kita akan luahkan dan kita gunakan akal dan fikiran kita pada malam ini ke dapat intelek yang ada pada diri kita untuk kita keluarkan, untuk kita share bersama, dan kita wakafkan intelek kita, perkongsian kita pada malam ini supaya ianya menjadi satu wakaf jariah yang akan balik hasil dan kesannya kepada kita buat berterusan selama-lamanya, insyaAllah. Jadi kita mungkin tak banyak duit untuk membuat sedekah jariah dan sebagainya, dan mungkin juga kita sibuk dan sebagainya, tapi kita punya akal yang tajam mungkin, pengalaman yang ada mungkin, yang kita boleh share bersama pada malam ini, dan kita wakafkan idea kita pada malam ini untuk kita berkongsi bersama, kita rencana bersama untuk kita gariskan pelan bertindak ini, insyaAllah. Al-Fatih berjaya selepas 800 tahun Nabi menyebut dalam peperangan Khandaq itu. 800 tahun baru direalisasikan apa yang disebut oleh Rasulullah itu. Jadi kita jangan putus asa, kita jangan kecewa. Allah tak mungkin boleh buat, Allah macam mana nak buat, Allah tak mungkin boleh berlaku. Itu bukan persoalan kita. Itu kerja itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala setelah kita berencana dan kita merancang dengan sejujur dan seikhlas, insyaAllah. Jadi untuk tujuan itu, selepas ini insyaAllah saya akan serahkan kepada bahagian Profesor Dr. Yahya Maksum untuk
untuk memimpin bagaimana kita nak melakarkan strategi itu bersama pada malam ini, dan kita cuba laksana yang terbaik mungkin. Jadi sekali itu saya ucapkan terima kasih penghargaan setingginya kepada yang bahagia sebesar mahal Dato' Sabri Yassin di atas perkongsian dan pencerahan, dan juga dengan Dato' Pahlawan Timbalan Dato' Peserah dan juga pada Prof di atas pencerahan yang telah diberikan kepada kita pada malam ini. Jadi kita tangguhkan dulu untuk sesi ini, dan seterusnya kita serahkan kepada daripada Prof untuk meneruskan sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.